Take me to Neverland. Assalamualaikum you guys, selamat kembali ke channel saya iaitu Peluru Hantu. So pada hari ini kita akan lebih mendalami mengenai satu benda yang memang sekarang ni ramai orang tengah lalui di pada fasa pandemik ni, dan Alhamdulillah kita ni dah di penghujung tahun 2020 untuk masuk 2021. Harap-haraplah kita kali ni, tahun depan ni 2021 adalah tahun yang baik untuk kita lah, untuk nak ke orang panggil proceed untuk nak lalui segala-segala musibah dan bencana pandemik sekarang ni. So apa yang saya nampak dalam masa fasa kita dalam melalui kesusahan pandemik ni, saya akan cuba untuk dalami, sebab banyak orang yang sekarang ni melalui dalam fasa musibah yang terlalu banyak, iaitu dari segi kehilangan kerja, dari segi hilang punca pendapatan, masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah dengan kawan-kawan yang ni. Kira benda ni dia, keyword dia adalah masalah. So kita akan bincangkan topik kita pada hari ni, iaitu cara meluahkan masalah. Sebelum untuk kita dalami lagi dalam topik ni, apa kata tekan butang subscribe tepi tu dan juga tekan loceng tepi tu supaya lepas ni tak miss dah video-video dari saya yang akan datang. Dan juga kita akan lebih untuk berkongsi cara ni. Kira ni apa yang saya nampak lah. Topik kita ni, contohlah kadang-kadang kita banyak cara kita express kita punya cara meluah masalah ni, tapi adakah kena dengan kita punya cara ataupun kita punya pendirian? Kadang-kadang tak semua orang jenis boleh serta dekat orang. Ada setengah dia jenis suka pendam, ada setengah jenis cakap sorang-sorang. So dia masalah ni cara orang meluah lain-lain. Jadi kita, apa yang saya nampak ni, kita cuba untuk bincanglah saya dapat setakat ni, iaitu 4 poin, iaitu cara untuk nak meluahkan masalah. Okay, jadi poin yang pertama, pernah tak kita kadang-kadang sebelum kita nak post apa-apa, kita selalunya akan rasa, aku dah lalui ni cukup berat dah ni. Kita dah rasa macam, aku tak boleh lalui lah seorang-seorang, aku kena cerita benda ni kat someone. Tapi cara kita meluah tu tengok pada tempat dan juga kita punya cara. Kadang-kadang ada setengah orang, sekarang ni kita dah masuk ke dalam poin pertama, iaitu dengan meluahkan di media sosial. Contohnya yang saya nampak, kita kadang-kadang ada yang jenis suka meluah secara public supaya dia dapat macam perhatian, dan juga dapat macam ada setengah mungkin ada yang akan komen ataupun chat dia tanya macam mana boleh bantu ke, ada bagi nasihat dengan cara baik. Jadi bila meluah secara di social media tak salah, cuma kadang-kadang kita nak tengok balik. Kadang-kadang ada orang yang baik hati, dia akan bagi nasihat dan juga pendapat untuk nak bantu kita juga, walaupun taklah seberapa, kita dapat juga sekurang-kurangnya dapat luah dan juga dapat perhatian daripada orang luar ataupun pendapat daripada orang lain untuk bantu kita balik. Tapi ada setengah orang dia tak, biasalah kadang-kadang dah luah secara general ni public, tak semua orang boleh terima kita punya masalah tu. So kadang-kadang kita kena ubah juga cara kita meluah, tak semestinya dengan media sosial. Ada setengah orang dia secara open ni dia akan bagi secara public. Okay, itu yang penting, yang pertama. Yang kedua, so bila dah kita tak dapat nak buat dengan cara poin pertama, buat cara poin kedua yang saya nampak, iaitu dengan meluah dekat kawan. Kawan ni pula kena pilih kawan yang orang panggil sudi mendengar dan boleh luang masa panjang dengan hang bila nak sembang benda ni. Sebab benda yang nak meluah ni selalunya dia ambil benda yang masa yang lama. So kalau istilah sesi dia ni adalah deep talk, iaitu sembang secara mendalam, terperinci untuk nak orang panggil mendalami masalah dia nak mendalami masalah kita, supaya kita boleh ni, kalau dalam istilah lagi satu iaitu empathy, supaya dia dapat rasa kita punya ni perasaan kita pada waktu tu. Sebab tu kalau boleh jangan cari kawan yang suka menganjing balik. Yang ni akan makan diri hang satu masa akan datang, sebabnya dia akan cuba untuk menganjing ataupun peli hang balik. Dia ni bagi macam ni tak boleh lah, tak lagi dia ni stres lah apa semua lah. Dia yang kawan macam ni hang jangan, ni toksik, tak payah kawan, tak payah beluh kat dia pun, tu cari nyakit nama dia. Buat sia-sia je hang macam ni. Hang dah lah nak meluah masalah, hang pula kena tembak dengan dia. Masalah yang lagi satu, kalau jenis manusia macam ni, dia bukan setakat dia dengar saja, tak lagi ni menyampai ke orang lain pula, problem balik lah. So cari kawan yang betul-betul hang percaya, ataupun tak semestinya kawan saudara ke siapa yang hang rasa trusted, yang memang boleh simpan rahsia, yang bukan mulut jenis pecah temelang ni, ceritalah kat dia. Tapi at the same time
bagi orang tu yang boleh orang panggil macam boleh bagi feedback, maksudnya boleh bagi pendapat, boleh bagi at least pertolongan yang tak seberapa apa sekalipun, jadi dia dapat tolong kita juga sedikit sebanyak, walaupun hanya sekadar luah. Kalau dia dapat tolong secara physically, alhamdulillah, tu kira package lah, dapat tolong macam tu sekali, dapat seseorang yang boleh tolong macam tu. Jadi luah sekurang sebanyak orang panggil sedikit sebanyak dia dapat membantu untuk kurangkan kita punya bebanan di dada dan fikiran. Tu untuk yang dari segi cara kedua. Cara ketiga, kita kadang-kadang tak mau luah kat orang sebabkan kita rasa takut. Bila biasalah kecaman, kalau macam social media kena kecam dengan keyboard warrior, kalau dengan kawan-kawan takut dia dibawakan contoh kita ni ke ada orang lain, ada setengah dia akan cuba pendam, ekspreskan dalam diri dia. So bila dia dah ekspres dalam diri dia, dia akan cuba untuk orang panggil istilah dia pendam lah, tak mau beritahu ke orang lain disebabkan takut dikecam oleh orang lain ataupun dipeli-peli ke. Tu dia, yang ni salah dua lagi cara yang aku nampak. Yang ketiga dan keempat ni mungkin sesuai untuk hampa. So yang ketiga ni adalah dengan membaca inspirational quotes ataupun cara memotivasi lah untuk nak bangkitkan balik hang punya semangat dan juga untuk lalui fasa dugaan hang tu. Carilah yang berkaitan dengan hang punya masalah pada waktu tu, supaya bila kita sedikit sebanyak untuk nak orang panggil tengok benda-benda macam tu, supaya kita tak rasa down terlalu lama. At least kita cuba untuk bangun semula daripada kita jatuh. Okay, itu yang aku nampak lah cara yang ketiga, iaitu dengan bangkitkan diri semula untuk orang panggil daripada fasa yang orang panggil frust lah, down waktu tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dah cara ketiga benda ni dah tak boleh nak buat sangat-sangat, saranan yang terakhir adalah cuba tengok, cari satu buku, tulis apa yang hang rasa benda tu yang bermasalah dalam hidup hang, dan cuba untuk orang panggil luah di buku, maksudnya dengan menulis lah, supaya tak rasa macam benda tu banyak sangat kita nak fikir, kita duduk simpan dalam dada, dia jadi macam satu tekanan untuk kita balik. Tulis dalam buku. Kalau istilah lainnya adalah diary lah orang kata, meluah perasaan kita ataupun masalah tu dalam buku. Tak salah nak buat macam tu, dia salah satu orang panggil proses untuk mengurangkan rasa banyak fikir, overthinking lah especially. So boleh buat diary, tak salah, cumanya diary tu pula simpan elok-elok, jangan kantoi lagi, malu tujuh turunan weh. So better tulis dan orang panggil simpan di tempat sama lah, jika untuk nak future reference ke apa yang anda lalui ke, nak baca balik ke. Ataupun ada setengah orang dia tulis, dia ronyok dan dia buang benda tu. Ini selalunya facilitator, counselling ke apa ke, selalu dia guna cara ni. Tulis masalah apa yang rasa beban, tulis kat atas, ronyok, anggap benda ni dah kena ni, buang. Yang tu selalunya salah satu cara yang psikologi punya untuk orang panggil nak rasa benda tu hilang. Yang ni kira dia nak bagi nampak physically, sebab tu dia tulis lah atas, ronyok dan buang. So tu salah satu cara. Kalau macam yang ni diary untuk nak simpan, untuk nak mungkin future reference, untuk nak tengok balik ke apa. So itu sahaja saya punya pengkongsian cara untuk meluahkan masalah. Jadi jika anda rasa saya punya pengkongsian ni dapat membantu anda, amalkan. Tapi jika tidak dapat membantu apa, cubalah rujuk kepada lebih pakar, ustaz ke, penceramah motivasi ke, siapa-siapa yang hang boleh bantu, ibu bapa. Yang paling penting Allah Subhanahu Wa Taala. So yang dari segi sudut agama ni, ikut atas agama masing-masing, sebab nasihat aku ni, pendapat ni adalah secara general, semua orang boleh pakai. Jadi jika bermanfaat, tekan like dan share video ni untuk kawan-kawan supaya dapat bantu dia orang juga. Dan juga jangan lupa subscribe button dan butang loceng di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini. Kita berjumpa pula di sesi video akan datang. Assalamualaikum. Peace out.